Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Fadil Tuan Imam, sahabat saya Ustaz Tuan Badrul, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Jalla wa Ala kerana memperkenankan pertemuan kita pada malam ini. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca hadis yang ke-47 dan 48. Hadis 47 kita ulang sikit tentang ciri-ciri munafik, yang mana disebutkan apabila berbicara dia akan berdusta, apabila berjanji dia akan mungkiri, apabila diberikan amanah dia akan berkhianat, dan apabila ia bertelingkah dia akan menyeleweng. Itu ciri munafik. Karena itu tuan-tuan, sebagai peringatan kepada kita, kalau kita bergaduh dengan orang pun, berbeza pandangan, bertengkar, bertelingkar, jangan sampai melebihi daripada kadarnya. Beza pendapat ni biasa, tak sama kan. Tapi jangan sampai kita melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Ada orang dia boleh berbeza, dia bertengkar, bertelingkah barangkali, tetapi oleh kerana perbezaan itu menyebabkan dia suka mereka cerita, dia reka cerita. Itu yang jadi, buat perkara-perkara dan dakwah yang macam-macam. Itu sebenarnya antara keburukan sikap yang ada, dan itu adalah antara ciri munafik. Gaduh-gaduh lah, biasalah orang nak bergaduh, nak bertengkar. Suami isteri pun ada bertengkar kan. Tapi jangan sampai kita buat cerita dan sebagainya. Bila kita buat cerita, benda ni kalau kita ambil contoh orang politik lah, beza pendapat memang benda yang lumrah. Tetapi perbezaan itu yang menyebabkan kadang-kadang di sebelah pihak ni dia create macam-macam. Dia buat tuduhan dan dakwaan dengan berbagai-bagai bukti yang dibuat. Dia akan relatekan satu kejadian demi satu kejadian untuk memuaskan nafsunya, memenangkan dia dalam pertelingkahan itu. Itu semuanya adalah kejahatan. Kalau kita rujuk dalam isu yang gawat di Sabah kan, benda tu benda yang mana kerajaan pun dia kena tangani isu tu dengan sangat cermat, pasal dia membabitkan nyawa. Masa kes-kes penjenayah, memang penjenayah pun bila akan mati kena tembak. Banyak orang bersoal pasal apa tembak, kenapa tak buat negotiate dulu.
Pasal apa? Tak runding dulu. Bila yang dibuat rundingan kena pula bom, ada yang terkorban. Pasal apa? Tak ambil tindakan cepat. Kenapa tak diembus saja pengganas tu? Banyak pula yang nak tanya macam tu. Janganlah kerana perselisihan dan perbezaan menyebabkan kita sampai serong pertimbangan. Mungkin ada banyak persoalan tentang yang kita akan soal. Kenapa boleh senang-senang masuk ke perairan, masuk ke tanah kita? Itu isu-isu keselamatan yang patut dipertanggungjawabkan, yang kita boleh persoalah sebagai rakyat. Dan tapi kenapa tindakannya lambat begitu dan begini? Kenapa kerajaan dayu dan sebagainya, seperti mana yang ditulis dalam sebahagian laman-laman dan di Facebook? Itu satu benda yang tak wajar. Kemudian yang terkorban itu telah pun terkorban kerana menjalankan tugas mempertahankan tanah air. Maka tak perlulah diberikan gelaran-gelaran yang tak patut. Polis sebagai anjing lah, sebagai apa semua. Bukan ada kena-mengena dengan kita pun. Dia berjalankan tugas dan dia telah terkorban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang baik untuk orang-orang yang mempertahankan tanah air. Jadi tak perlu untuk isu itu dikaitkan dengan politik. Jangan sampai kita, kerana bertelingkah maka kita suka buat andaian. Akhirnya dia akan merebak kepada satu lagi, iaitu saling mencercau. Yang ni akan cerca kawan tu, kawan ni akan cerca kawan ni pula. Yang ni dia akan hantar dia punya tentera-tentera dia, untuk blogger-blogger dia, untuk buat tulisan kaitkan dari satu isu ke satu isu ke satu isu. Akhirnya inilah dalangnya. Yang belah sini pada kebab benda yang sama, itulah dalangnya. Maka akhirnya timbul saling mencerca, dan ia mengakibatkan permusuhan yang lebih merebak. Dan itu tak selesai pun masalah. Kalau kita boleh mencadangkan yang lebih baik, patutnya cadang yang lebih baik. Kalau kita duduk di tempat yang sesuai lah. Kalau tidak, kita sekadar minta supaya isu itu ditangani dengan sebijaknya. Itu benda yang sepatutnya. Tak payahlah kita tumpang. Ataupun kalau dah tak tahu zon, duduk diam, sudahlah. Daripada kita mula membicarakan dan menulis yang tak apa-apa, dan itu akan mendatangkan dosa. Yang berikutnya ialah yang terkorban itu bukan dia terkorban seorang-seorang diri dia. Dia ada kaum keluarga yang ada hati dan sanubari, yang akan sedikit sebanyak terguris. Tak nanti keluarga dekat, keluarga yang jauh, orang yang kenal, orang yang mungkin pernah bertugas sama, orang yang dulu di lapangan itu, orang yang pernah menghadapi kesukaran, berhadapan dengan pengganas, berhadapan dengan penjenayah. Tiba-tiba adanya ucapan-ucapan yang tidak menghargai perkara itu. Itu bukan ajaran Islam. Macam mana pun kita berbeza, part-part yang begitu tak payahlah nak dikonspirasikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis kita pada malam ini, hadis yang ke-49. Sikit sebanyak dia berkaitan juga sebenarnya. Qala al-musannif rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iyyakum. Iyyakum ni nak terjemah, bolehlah kalau nak terjemah, takutlah kamu, ataupun jaga-jagalah kamu daripada az-zan. Zan di sini diterjemah sebagai prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah suatu ucapan yang paling bohong. Hadis muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih, ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iyyakum.
Dan banyak hadis yang Nabi mulakan dengan iyyakum. Antaranya dalam yang selalu kita dengarkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana setiap perkara yang baru itu adalah suatu bid'ah. Jadi iyyakum itu boleh kita terjemahkan kepada jaga-jaga, jangan sampai terjebak. Maksudnya ialah elakkan diri daripada perkara itu. Maksudnya juga ialah takutlah diri itu jangan sampai melakukan perkara yang disebutkan. Takutlah daripada melakukan perkara baru dalam agama, kerana dia adalah suatu bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Itu kalau hadis yang tu. Maka kalau hadis ini boleh juga kita terjemahkan kepada jaga-jaga, jangan sampai kamu terjebak. Jangan, takutlah kamu untuk dirimu, jangan sampai terjebak dengan adzan. Perkataan adzan dalam hadis ini membawa maksud suatu sangka, prasangka bahasa kita kan. Dalam penggunaan teks agama atau sebagainya, dia ada berbagai situasi perkataan adzan ini. Syekh Abdul Rahman Al-Maidani rahimahullah umpamanya dia susunkan pengetahuan itu, knowledge itu daripada yang ragu-ragu, syak, yang waham, sampai kepada yang zan, sampai kepada yang yakin. Itu martabat pengetahuan dan keyakinan kita. Dia waham, maknanya dia mungkin ada kekeliruan pada dia, ada kesamaran pada dia, ada setengah-setengah berita yang sampai kepada kita, kita duduk dalam keadaan syak, kita ragu-ragu, separuh-separuh. Kemudian bila sampai kemudian berikutnya zan. Zan ini maknanya banyak kepada belah yakin, ada reserve sikit ruang kepada kurang percaya. Sampai kepada martabat yang berikutnya, pengetahuan yang berikutnya dipanggil yakin. Al-yakin maknanya itu ialah solid kita punya keyakinan itu tanpa keraguan. Itu perkataan adzan dalam bentuk itu, perbahasan itu. Tapi dalam perbahasan hadis yang kita baca ini, dia ada sikit berbeza. Kerana itu ulama juga akan gunakan perkataan ghalabatul dhann pada kebanyakan sangkaan itu, maknanya lebih kepada yakin. Tapi hadis yang kita baca ini, dhann yang dimaksudkan di sini ialah prasangka, sangka buruk. Sangka buruk. Kita prasangka ni maknanya bukan kita menyangka benda tu ada yang lebih awal daripada tu. Kita dah letakkan satu sangkaan sebelum pengetahuan. Yang kita selalu gunakan itu untuk menunjukkan sesuatu yang buruk. Walaupun ada istilah dia untuk sangkaan buruk ni, kita panggil istilah su'udzan, sangka buruk. Lawan dia adalah husnudzan, sangka baik. Ini semua istilah zan. Jadi istilah yang sama, tetapi penggunaan itu dibezakan sedikit berdasarkan kepada konteks perbicaraan itu. Maka dalam hadis ini Nabi SAW minta kita untuk berhati-hati, untuk kita berjaga-jaga, bukan pada perbahasan zan tadi tu, perbahasan zan dari sudut fiqh, dari sudut ghalabatul dhann dan sebagainya, tetapi pada sangkaan buruk, pada prasangka. Iyyakum wadh-dhann, maknanya jauhkan diri. Kalau kita ambil dia punya frasa yang sama, kita letakkan bagaimana kita berhati-hati, bagaimana kita rasa perlu berwaspada, kita perlu takut daripada melakukan perkara baru dalam agama. Maka macam itu jugalah dengan sangkaan buruk ini, macam itu jugalah dengan prasangka. Jangan letakkan itu dulu. Iyyakum wadh-dhann, itu kita nak kena imbang, pasal lafaznya sama, kemerbahayaannya juga pada kadar yang setimpal. Bila Nabi kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Sesungguhnya setiap yang baru itu, dan ini dalam urusan agama, adalah suatu bid'ah. Nabi sambung lagi, wa kullu bid'atin dalalah. Pasal apa yang tak kena takut dengan bid'ah ni? Pasal setiap yang bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Kesesatan itu maknanya benda yang tidak duduk di atas jalan yang benar, bukan duduk di atas jalan keridaan Allah Ta'ala. Itu adalah kegelinciran daripada at-tariqul qayyim, tariq mustaqim, jalan yang lurus yang kita nak minta daripada Allah Ta'ala itu, jalan Quran yang lurus. Kita telah tersasar. Itu dalalah. Maka untuk hadis ini Nabi letakkan sebabnya. Pasal apa yang kena berhati-hati, pasal apa yang kena takut dengan prasangka ni. Kenapa tak boleh berprasangka? Kerana Nabi kata fa inna dhanna akdzabul hadis. Kerana sesungguhnya sangkaan buruk itu ialah sebohong-bohong perbuatan, sebohong-bohong ucapan. Perbahasan kita, dialog kita, perbincaraan kita yang bermula daripada sangka buruk telah diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu perbicaraan yang paling bohong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia ni, kalau kita meneliti kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita untuk memakmurkan dunia, untuk hidup, mengambil perhiasan dunia, kita rasa hidup ni dengan lapang. Walaupun dalam kita nak hidup dengan lapang dada, dengan gembira, ini akan ada ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai habuan untuk perjuangan kita untuk mendapat anugerah di hari akhirat. Tetapi masih juga dalam konsep hidup ni nak kena aman, nak kena bahagia. Itu yang kita minta. Itu yang bila orang mendirikan suatu negeri yang kena sifatnya ialah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kena usaha ke arah itu untuk kita hidup aman bahagia. Nampak? Itu perjalanan hidup kita. Walaupun kita katakan memang tak sunyi daripada ujian dan pancaroba, tapi dalam kita melalui kehidupan yang sepatutnya kita nakkan yang indah itu, dia akan dirosakkan dengan prasangka. Dia akan dirosakkan dengan sentiasa bersangka buruk. Bila kita ada selampau banyak sangka buruk, kita akan rasakan seluruh dunia ini memusuhi kita. Memang ada makhluk manusia yang dia pandang orang tu, oh dia ni tak senang hati dengan aku ni, ada benda yang dia rancang. Dia tengok orang tu, oh dia tu dia pernah buat begini. Akhirnya dia kutip setiap satu perbuatan orang di keliling dia. Dia sangka semua orang sedang berpakat dan berkonspirasi untuk menjatuhkan dia. Agak-agaknya hidup yang macam tu boleh bahagia ke? Orang tu tak akan bahagia. Dia akan duduk dalam depression. Dia akan tertekan. Dia rasa diri dia dimusuhi. Dan bila itu makin lama makin menghempuk jiwa dia, manusia ni dia akan keluarkan benda tu. Dia akan alirkan tekanan itu dengan dia menindas orang lain, dengan dia sentiasa bersedia untuk bertindak balas kepada orang lain, dengan sentiasa dia ada perasaan busuk untuk kenakan orang. Itu adalah hasil daripada respon, react apa kita panggil sebagai react dia terhadap tekanan yang berlaku. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hidup yang macam tu sangat-sangat tak bahagia. Percayalah. Manusia yang hidup dengan yang ni konspirasi, dia akan sentiasa penuh dengan teori. Ni termasuklah puak-puak politik ni, dia akan sentiasa berteori pasal apa nama orang daripada Kesultanan Sulu, apa boleh datang time-time macam ni, kenapa tak datang tahun depan, kenapa tak datang sebelum ni. Nak berteori pasal apa benda yang macam tu. Orang ni hari tu dia pernah pergi ke Filipina, oleh kerana pergi Filipina barangkali sebenarnya dia pekat untuk datang time macam ni. Semua hidup ni penuh dengan teori dan konspirasi. Saya pernah cerita kat tuan-tuan lu, antara seorang yang contoh yang Quran bagi, yang hidupnya dia sentiasa rasa orang berkonspirasi, Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun. Kan kita cerita dulu bagaimana Fir'aun itu bila datangnya Nabi Musa alaihi salam, bila Nabi Musa menyampaikan kebenaran, dia bentangkan kepada rakyat dia, kepada orang-orang dia, konspirasinya apa?
ini manusia yang datang yuridu ay yukhrijakum min ardikum, yang cuba nak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Dia bukan kira apa yang orang tu sampaikan. Dia bukan kira mesej yang nak dibincangkan, apa yang kita boleh bincangkan daripada mesej itu. Dia akan kira siapa dia, latar belakang dia macam mana. Oh, ini Illuminati, kata-kata. Semua empuk ke Illuminati. Semua empuk kepada ini apa nama Freemason. Yang ni begitu, yang ni agenda mereka, yang ni agenda Yahudi. Walaupun kadang-kadang kau tu tak ada kena mengena. Penyakit tu sama macam penyakit orang kita sebahagian. Sakit demam pening, oh ini kena jin. Walaupun jin tak ada kena mengena dengan gambar tu. Orang yang macam tu hidup dia sentiasa dihantui. Kenapa tak kita lalu hadapi hidup ni dalam keadaan yang tenang, tanpa sebarang prasangka? Kita akan lebih bahagia sebenarnya kalau kita tanpa prasangka buruk. Karena bila kita, dia panggil apa tau? Tarakum, dia akan berhimpun. Segala keburukan tu kita akan kutip. Oh, hari tu dia pernah sebut begini, kita kutip yang tu. Oh, patutlah hari tu dia sebut begini, sebenarnya dia begitu. Kita himpun. Last sekali orang yang sepatutnya menjadi kawan, dia boleh menjadi lawan. Dan ada di kalangan manusia ni yang dia seronok untuk berteori. Dia sangka dengan dia buat teori, dia boleh keluarkan satu teori konspirasi dan sebagainya. Dia orang yang hebat, penganalisis politik yang hebat, penganalisis antarabangsa. Padahal sebahagian tu betul-betul di atas sangkaan semata-mata. Bukanlah kita kata semua analisis salah, dah. Ada yang berasas, ada yang masih dalam bentuk sangkaan begitu. Jadi kerana itu tuan-tuan, agama ni mengajarkan keindahan hidup, untuk kita hidup dalam keadaan bahagia. Jangan hidup dalam tekanan. Jangan sentiasa sangka buruk kepada orang. Kita hadapi dan kita menilai apa yang zahir daripada perbuatan orang, itu lebih baik untuk kita. Itu perkataan, ialah bukan hadis lah. Nahkum bidzawahir, kita hukum dengan apa yang zahir, apa yang kita nampak. Orang tu baik dengan kita, kita layanlah dengan baik. Kalau mungkin ada sikit sebanyak yang layanan yang dia punya interaksi itu tak baik, itu kekurangan peribadi dia yang mungkin mudah-mudahan dia kena perbaiki. Tapi kalau kita tambahkan, kau tu dah memang tak apa elok orang, kita tambah pula, oh dia memang begitu pasal dia begini, dia nak khianat kita. Akhirnya tuan-tuan sentiasa dalam ketakutan. Baik. Namun begitu, bukanlah semua sangkaan itu diketepikan oleh agama. Itu yang kita nak kata. Pertama tadi, jaga-jaga, hati-hati jangan terjebak. Tetapi bukanlah bermakna tak boleh langsung untuk kita bersangka. Kerana dalam bentuk prasangka ini, dia ada satu yang penting bagi setiap orang, terutama dalam isu-isu keselamatan, iaitu kewaspadaan. Berhati-hati. Yang tu nak kena ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang adh-dhann ni, supaya kita menjauhkan diri daripada sikap ini. Fa inna ba'dadh-dhanni ithmun, kerana pada sebahagian sangkaan buruk itu ada dosa. Sebahagian ulama meletakkan pada sebahagian sangkaan, menunjukkan bukan semua sangkaan itu dilarang. Ada lagi reserve dalam agama ini, sebahagian sangkaan yang tidak berdosa. Macam mana sangka buruk yang tak berdosa itu? Pertamanya, kalaulah kita menilai berdasarkan apa yang zahir, kita katakan bila kita menilai itu ijtihad kita, bukan turun wahyu kat kita. Dengan orang yang kita hadapi ni, dia begitu, pergerakan dia begini, maka kita menghimpun macam pasukan keselamatan umpamanya kan, perisikan apa nama special branch umpamanya, dalam banyak isu-isu yang dia akan buat persiapan. Tambah kalau jadi unit keganasan, anti keganasan apa semua kan, dia kena menilai data satu persatu. Sebahagian tu memang dengan sangkaan, tapi dia cuba relatekan itu dengan tujuan menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Maka mudah-mudahan itu termasuk di dalam sangka buruk yang tidak berdosa, kalau dia ada dasarnya, ada buktinya untuk dipegang.
Tapi kalau semata-mata andaian ditambahkan dengan perasaan buruk, busuk hati dan sebagainya, itu yang dilarang. Tapi kalau tuan-tuan kerja di pihak keselamatan, tak kira lah kalau yang paling kita katakan jadi sebagai security di mana-mana jabatan ke, di bank ke, tengok orang naik motor dengan helmet mundar mandir, jangan buat perangai luru bendul. Oh, tak baik sangka buruk dengan orang, kita pun tidak diam macam tu. Oh, yang tu dah habis. Kalau macam tu rosak. Nah, yang tu akal kita sendiri boleh fikirkan. Kerana Quran letakkan fa inna ba'dadh-dhann ism, adalah dosa. Tapi sebahagian lagi kalau jadi macam tu, nampak kau tu bunda mandi sebagai orang yang menjaga keselamatan umpamanya, kita perlu berhati-hati, siap sedia, jaga baik. Barangkali dia tak nak ceroboh, barangkali dia begitu dan begini, maka itulah prasangka, dan prasangka itu sangat dibenarkan, bahkan dituntut bagi orang yang mengawal keselamatan dan yang seumpama dengannya. Kalau kita rasa orang tu mencurigakan, orang ada tanda-tanda kecurigaan, maka itu patut untuk kita ada rasa sangka buruk untuk perkara itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak menangani ataupun kita nak mengagihkan mana prasangka yang elok, mana prasangka yang tak elok? Sebenarnya itu bertitik tolak kepada jiwa kita. Kalau kita bermuamalah dengan satu orang yang sekian lama dengan hati yang bersih kita, dan kita tahu pergerakan dia, tutur kata dia, mungkin ada sikit sebanyak betul salah, mungkinlah ada satu dua benda yang dia buat tu kita boleh abaikan, ini bukan niat jahat dan sebagainya, kita sendiri. Tapi kalau kita memang hidup dengan penuh sangka buruk kepada orang, hidup dengan permusuhan, kita memang jadi tak sukakan orang, tak suka berkawan dengan orang, maka kita akan merosakkan diri, dan semua orang yang buat apa-apa tindakan, kita akan bermula daripada yang buruk dulu. Jadi kerana itu, benda ni kembali kepada jiwa kita. Kalau orang itu orang yang saleh, sikit sebanyak dia beza dengan kita pandangan, dia bantah kita, dia tegur kita, dia perbetulkan kita, maka kita kena nilai secara keseluruhan, dia bukan niat untuk menjatuhkan kita, dia bukan niat untuk menjahanamkan kita. Ini orang yang begitu. Barangkali ada titik perbezaan kita terima seadanya. InsyaAllah kalau itu ada, hidup kita dia tidaklah menderita sangat. Janganlah tentang kita lalu hidup ni dengan penuh penderitaan. Dah banyaklah beban hidup kita dengan kerja ni, beban dunia kita, duit kita, harta kita, nak urus anak-anak kita, sekolah lagi, begitu dan begini, projek kita. Tiba-tiba kita dibebankan dengan sangkaan-sangkaan jiwa yang tak betul. Dan orang yang begini jiwanya akan lemah. Jiwanya akan lemah. Dan bila lemah, orang yang lemah itu senang untuk dibisiki oleh syaitan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat berhati-hati untuk menyaring dan memilih di mana sangkaan yang kita patut ada, mana yang tak patut untuk ada. Dan untuk bersikap lurus bendul, semuanya kena bersangka baik, itu juga bukanlah satu kebijakan. Itu bukan suatu kebijakan. Kita perlu tahu, tambah kalau tuan-tuan sebahagian tu dengan kerja, kita terima tender orang hantar proposal kat kita begitu dan begini, nak kena nilai. Kita kena ada satu homework, tengok background dia dan sebagainya, untuk kita berikan penilaian. Jangan, takkan dia nak tipu kot, dia orang Islam, kita dah sangka baik dengan dia, maka kita terima. Padahal kita lah orang yang ke-41 yang dia bohong. Itu bukan bijak namanya. Orang beriman dia kena kayis, dia kena bijak, dia kena baik. Fatin, dia kena bijak. Jadi mudah-mudahan kita boleh bezakan perkara ni. Kerana kesudahan dia, kalau kita selimutkan pemikiran kita dengan sangka buruk, kita akan sentiasa duduk dalam pembohongan. Orang hantar cerita kat kita, kita pun deliver dengan bahasa kita, dengan sangkaan kita. Maka yang sampai kat orang tu sebenarnya dah bukan yang tulen, itu dah masuk dalam pembohongan. Dan pembohongan itu tentulah satu perkara yang tidak dipuji dalam agama, benda yang dikeji. Kerana al-kadhibu yahdi ilal fujur. Pembohongan itu akan membawa kepada kerosakan, kepada kejahatan, kepada penyelewengan. Dan al-fujur yahdi ilan nar,
kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, habis kita hadis yang tu, kita ambil hadis yang berikutnya. Qala al-musannif wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'yatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dan daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang Allah Ta'ala serahkan kepadanya untuk memimpin rakyat, lalu dia mati pada hari kematiannya itu dalam keadaan dia menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan ke atasnya syurga. Hadis muttafaqun alaih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini patutnya kena buat flyer tampal besar-besar, tergantung sama banyak dengan banner pilihan raya. Setiap kertas undi tu patut mau ada terjemahan yang diletakkan di situ. Orang yang buat, tapi barangkali siapa-siapa ada inisiatif, tapi kena ambil kebenaran daripada PBT lah kan. Jangan gantung banner sesuka hati pula. Menggantung yang tu. Siapa yang bertanding gambar satgi nak pilihan raya ni kan, gambar calon parti tu, calon parti ni, tengah-tengah kita letak yang tu. Baru dia makan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidak ada suatu hamba pun. Nabi tak sebutkan dengan istilah min ahadin ke apa ke, tapi daripada hamba. Ini satu barangkali latifah yang adanya ialah nak menunjukkan kita ini macam mana pun kemudiannya kita berkuasa, kita berpengaruh, kitalah mungkin segala-galanya, nombor satu, mungkin kita orang tunduk akur kepada kita, hakikatnya orang itu masih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia berada di puncak kuasa itu, yang bagi kuasa itu ialah Allah. Ketika berada di puncak pengaruh yang tinggi, ketika duduk di puncak kemewahan itu, semuanya itu Allah Ta'ala yang bagi. Malu kita tuan-tuan. Saya dengar dalam radio apa nama orang temu ramah, pengarah penerbit hak yang belum Islam tu kan, David Teo. Dia sebut tentang harta yang ada ini mesti kena share dengan orang. Pasal ini Tuhan yang bagi dia. Kita kena sentiasa syukur dan kena kongsi dengan orang. Pasal itu semua bukan dengan kita punya pandai. Orang yang tak beriman ke Allah pun sebut, dia tahu hakikat bahawasanya yang dimiliki, sekali filem dia keluar 5 juta, 8 juta. Kalau tak kata bersih banyak tu pun, kalau kata 50% satu filem tu, tak berapa juta dapat tu. Bukan satu kan. Tapi masih ada dalam jiwa orang itu, ini kita katakan naluri ya, bahawasanya ini dia ikatkan dengan pemberian daripada Allah Ta'ala. Maka sentiasa meletakkan tanggungjawab kepada Allah itu, tanggungjawab menyebarkan amanah itu atas dasar ikatan dengan Allah Ta'ala tadi. Kalau bagi dia dengan ada konsep Tuhan lah kepada dia, maka dengan bagi itu, bagi orang yang beriman, bila dia diperintahkan ataupun dia diamanahkan, diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kena sedar dia berkuasa di kalangan manusia, tapi dia masih hamba kepada Allah. Yang Allah Ta'ala boleh berikan, angkat, ambil kekuasaan itu, berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala boleh cabut, wa yanzi'u mimman tasha'. Allah Ta'ala boleh cabut dari, Allah Ta'ala boleh cabut daripada orang yang Allah Ta'ala mahu. Ada orang yang kita dapati satu ketika dia sangat berkuasa,
sampai kan tak boleh difikir di akal macam mana dia boleh jatuh. Contohlah kita bagi, walaupun orang nak pergi sebagai contoh yang ada, Muammar Gaddafi umpamanya di Libya, Hosni Mubarak di Mesir, 30 tahun lebih puak ni berkuasa. Masa tu tak ada siapa boleh fikir macam mana orang nak boleh tumbangkan dia. Tiap kali pilihan raya 99.9% undi untuk dia. Saddam Hussein dulu umpamanya masih hidup, pilihan raya mesti menang. Iraq, kalau Syria ketika itu Hafizul Asad, sama Libya, Mesir. Tunisia jangan-jangan dapat berita, tapi sebenarnya lebih kurang tu juga, iaitu bila pilihan raya dia akan dapat 99%, despite ada 1% orang lawan dia. Kita pun sangka macam mana nak jatuhkan dia. Orang tak boleh fikir macam mana, tak boleh berfikir macam mana. Mesir itu bukan lagi di bawah Hosni Mubarak. Satu yang tak boleh digambarkan bagi orang Mesir, dengan suasana masyarakat, dengan tekanan yang dihadapi, dengan mentaliti macam-macam. Akhirnya kita kena terima hakikat bahawasanya Allah Ta'ala boleh bagi dan Allah boleh cabut. Baginya, Allah bagi tu belum tentu Allah redha, dan Allah boleh cabut daripada orang yang dapat benda tu. Maka kita akan melihat orang yang berada di puncak kuasa, kemudian dia duduk dalam penjara. Orang duduk di puncak kuasa, kemudian dia jadi manusia yang hina. Itu hak Allah Ta'ala yang kita kena akur dan terima hakikat. Baik, kalau kita yang melihat begitu, demikianlah orang yang berada di situ, dia kena terima hakikat, dia hamba kepada Allah, dan Allah bagi kat dia tu bukan bagi sebagai suatu punca kemewahan. Allah bagi kepada dia sebagai suatu amanah. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan Nabi tak sayang Abu Dzar. Sabit hadis lain Nabi sebut Nabi sayangkan Abu Dzar. Tapi bila Abu Dzar minta jawatan, Nabi kata innaha la amanah. Jawatan tu amanah, kuasa tu amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah. Innaka la dha'ifun. Nabi kata yang ni amanah dan kau lemah. Bukan lemah tak larat, tapi lemah tak boleh nak pikul amanah tu. Dan bila kita tak mampu nak pikul, kita nak ambil benda tu, Nabi sambung satu lagi, innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Itu adalah suatu kedukaan, itu suatu kekecewaan, itu satu penyesalan pada hari kiamat. Bukan Nabi tak bagi kat semua orang, tapi bila orang tu tak sesuai, Nabi tak bagi kat dia, pasal dia akan menyesal nanti di hari akhirat. Pasal dia tak layak untuk yang tu, maka jangan minta. Tapi kalau untuk orang lain, Nabi bagi, pasal Nabi yakin orang tu mampu, Nabi bagi. Jawatan tu tetap satu penyesalan, tapi kenapa? Penyesalan untuk siapa? Untuk orang yang tak mampu untuk melaksanakannya, dia akan menyesal. Tapi kalau orang tu orang yang mampu, Nabi bagi kat dia. Malahan manusia yang muda seperti Usamah bin Zaid, dalam usia 17 tahun, 16 tahun, Nabi bagi kat dia jawatan sebagai ketua perang. Itu amanah juga, tapi Nabi bagi pasal Nabi yakin dia mampu. Itu kesesuaiannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gambaran tentang kuasa, itu gambaran tentang pengaruh. Itu juga.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang hamba yang kita katakan tadi ini. Bila dia diberikan amanah untuk memimpin rakyat, maka dia kena pikul betul-betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak akan ada suatu pemerintahan dan kerajaan yang 100% perfect. Tuan-tuan tak boleh nak jadi satu manusia yang idealistik, yang fikirkan nanti kalau kita ni ada memerintah tu melaksanakan Islam, maka kita akan jadi seperti pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Janganlah terlampau ideal macam tu. Dengan seadanya, cuba realistik. Setiap orang yang berada di tampuk kekuasaan, dia kena bawa umat ini ke arah yang Allah Ta'ala redha. Tetapi kita kena tahu dalam sistem moden yang kita lalui sekarang ini bukan sistem yang sama ketika kita membaca kitab-kitab sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Bukan sama macam kita membaca kitab-kitab ahkam sultaniyah yang ditulis oleh ulama zaman silam. Maka perlulah ada adjustment sikit pada penilaian kita. Ada ruang manusiawi yang kita berikan kepada orang ini. Kena ada begitu. Kerana manusia dia tak sempurna, dia tak boleh nak cover semua benda. Jadi kadang-kadang dia tertipu, dia terpedaya dan sebagainya. Ada reason untuk yang itu. Kita berikan ruang. Dan kita berikan tempoh untuk orang ini melaksanakan segala manifesto lah, kita namakan manifesto lepas pasal nak pilihan raya, segala perancangan, segala transformasi ke apa yang dia nak buat, bagi dia jalankan. Mana yang berkaitan yang membawa kepada kemaslahatan manusia, umat, rakyat, patut kita bagikan sokongan. Jangan mulakan dengan condemn dulu. Kalau tak sesuai ataupun ia menyebabkan berlakunya kemudaratan, maka cadangkan alternatif dia, cadangkan yang lebih baik. Maksudnya dia dengar tak dengar tu perkara yang kedua pula. Tetapi sebagai warga yang bertanggungjawab, kalau kita ada pengetahuan tentang benda itu, sesuatu yang kita buat, make effort lah untuk benda ni. Belum tentu berhasil, ya, tapi sekurang-kurangnya kita akan ada sesi
soal jawab kita dengan Allah Ta'ala nanti ada ruang yang kita dah buat. Itu dengan penuh kesedaran kita kena tahu. Tetapi bagi pemerintahan ini pula menjadi disiplin dan teras kepada perjalanan itu. Segala tasarrufat dia, segala aktiviti, segala tindak tanduk pemerintah ini, dia mesti terikat dan bersekitar dengan maslahah rakyat. Maslahah rakyat itu pula dinilai pada yang terbanyak. Terbanyak itu pula bukan nilai pada jumlah. Terbanyak itu ialah kepada yang boleh membina negara. Mungkin kalau nak kira bilangkan pembangunan ini, mungkin bukan semua rakyat dapat. Mungkin ramai lagi yang duduk di teruk kampung tak dapat faedah apa. Tapi sebab orang yang duduk di kawasan bandar, pinggir bandar, mungkin dia dapat nikmat itu. Dan nikmat itu pula jangka panjangnya dia akan membangunkan negara. Kemudiannya dia boleh melempah kepada yang di ceruk rantau itu. Itu mungkin satu ruang yang boleh kita terima. Tetapi mesti untuk ditebarkan maslahah itu. Kerana dia kena dibina di atas yang ramai, di atas yang lebih bermanfaat. Dan yang lebih bermanfaat itu di bawah kerangka keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja program, apa saja agenda, apa saja aktiviti, buatlah. Tak apalah, namakanlah apa saja, rancanglah macam mana pun. Jangan polisi, kerajaan dan pemerintah itu bersekitar memberikan kepentingan hanya kepada satu, dua golongan sahaja, akan menyebabkan golongan lain menderita pula. Maka itu benda yang tidak wajar dari sudut disiplin pemerintahan. Dan dalam bab ini tuan-tuan, dia berdasarkan kepada pertimbangan. Mesti ada penasihat ekonomi, penasihat politik, penasihat apa semua kan. Maka berdasarkan kepada yang ada, dia pertimbangkan. Kadang-kadang ijtihad itu betul, kadang-kadang salah. Kerajaan yang paling bagus pun kadang-kadang ada polisinya yang salah. Yang salah itu perlu dibetulkan. Bukan mesti ditumbangkan, bukan mesti. Tapi kalau terlampau, yang jadi isunya sekarang ini ialah bagaimana bila kerajaan itu dia melaksanakan dengan pertamanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Asas yang tu nak kena ada. Bila untuk mendapatkan keredaan Allah tadi tu, kita katakan disiplinnya dia mesti ikat untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan satu lapis masyarakat, atau orang kata kalau bahasa politiknya hanya untuk kepentingan kroni. Mungkinlah juga kata-kata kenapa dilebihkan orang tu, lebihkan orang tu supaya dia boleh bayar cukai yang lebih banyak, kemudian dapat faedah kepada orang lain. Fine, kalau itu boleh berlaku, barangkali itu ruang, kita katakan tabrir, ruang alasan yang boleh diterima lah kot. Tapi kalau sampai hanya puak-puak dia dapat, yang kaya akan terus kaya, jurang pemisah dengan yang miskin makin luas, bahkan mungkin ada golongan yang tertindas, maka itu bukan sifat kerajaan yang dituntut oleh agama. Kalau orang tu dia berijtihad lalu dia bersalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahannya itu dan ditimbang dengan kebaikan yang banyak, mudah-mudahan selamat. Tetapi yang disebut dalam hadis kita ini ialah untuk ciri pemerintah yang memang perjalanannya itu tidak duduk di tempat yang Allah redha. Kerana ceritanya cerita yang hujung ini, pada hari pemerintah itu mati, pada hari ini bukan cerita pemerintah mesti kerajaan hak besar ni, mungkin yang kecil, mungkin yang lebih kecil, mungkin pada komuniti, mungkin pada pejabat jabatan, mungkin pada sekitar sektor tertentu, semua ni berkaitan belakang dia. Pada hari yang seorang ketua itu mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, menipu ini tuan-tuan, duduk di tempat penyelewengan. Tuan-tuan baca semua hadis berkaitan dengan budi pekerti yang buruk, dia akan dapat menipu. Kerana menipu ni, berdusta ini adalah salah satu bentuk penyelewengan. Dia seleweng fakta, dia sembunyi fakta, dia sorok harta. Tuan-tuan bayangkan macam ketika kejatuhan kerajaan Tunisia, bila dinilai harta, bukan harta presidennya, harta isterinya, ada berapa? 30 tan
emas milik dia, yang orang boleh petikaikan dengan gaji seorang presiden. Hak ni isteri dia allowance apa yang dia ada, allowance first lady. Ini contoh kita nak bagi. Rakyat allowance first lady dapat juga kan. Macam mana dia boleh menghimpun kekayaan yang banyak itu? Bukan salah untuk jadi kaya, tapi orang akan bertanya, yang itu daripada mana saluran dan sumbernya? Itu Tunisia tu. Takkan dia kata, oh saya simpan daripada kecil yang ni, duit ni. Oh dapat 30 tan emas. Oh jangan. Tak logik di akal kan. Maka di situ adanya ruang penyelewengan yang antara lain negara ni, kalau tak silap Mesir ketika dulu kan, yang adanya bantuan antarabangsa sampai, tapi tak sampai kepada poket negara, tak sampai kepada treasurer, sampai kat poket presiden, sampai kat poket sebahat sawang dua kroni yang ada. Maka rakyat terus miskin, yang berkuasa terus kaya. Itu pembohongan. Yang kata tak terlibat dengan yang tu, tak terlibat yang ni, tapi bila tengok saudara, semua adik-beradik dia punya belakang, dia pegang remote control dia. Tak kira lah negara mana pun. Itu bentuk pembohongan. Oh saya tak terlibat dengan pembalakan. Pasal apa? Salah orang pakai balak 50 hektar, sebenarnya 500 hektar. Itu je jujur pula kan. Itu semua kalau dia berbentuk dan bersifat pembohongan, menipu rakyatnya, melindungi fakta yang sebenar, dah tentu dia memberikan kesan kepada rakyat. Menyeleweng fakta, menyeleweng harta negara ataupun harta orang kawasan ataupun orang yang dia menjadi ra'i, menjadi gembalanya, menyembunyikan kebenaran begitu dan begini. Sebenarnya kita dapat bantuan begitu, tapi dia kena tak payahlah dapatkan dia suara pakai bantuan tu. Itu pembohongan. Hadis ini Nabi SAW sebut, hari dia mati itu dalam keadaan itu, maknanya dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak sempat untuk membetulkan keadaan pembohongan yang dia buat masa dia memerintah. Nabi sebut tak ada orang jenis ini, tak ada, melainkan semuanya Allah Ta'ala haramkan daripada masuk syurga. Tuan-tuan, apa lagi ancaman yang lebih besar daripada tak boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Pasal apa tak boleh masuk? Allah haramkan. Kalau dah tak boleh masuk syurga, orang ni nak masuk mana? Neraka tempatnya. Maka itu adalah ancaman yang sangat berat kepada setiap orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin rakyatnya. Maka pengajaran yang besar yang kita ambil pertama sekali, jawatan itu bukan benda yang boleh kita suka-suka, bukan benda yang boleh kita minta-minta. Dengan rasa kita berkebolehan, oleh kerana kita berkemampuan, kita ini hebat, maka orang kena hargai kehebatan yang kita ada, maka orang kena bagi kat kita jawatan. Jangan buat perangai hina yang macam tu. Malukan diri kita dengan Allah Ta'ala, bimbangkan diri kita untuk yang ini. Jangan rasa inilah jawatan yang saya dapat pegang. Tak salah lama dapat pegang 2 penggal, cukuplah aku nak kaut semua yang dah ada. Pegang sepenggal, pegang 2 penggal, boleh tengok saudara blueprint pembangunan kawasan tu, hak mana tanah orang kampung kita balas dulu. Nanti bila ada pembangunan, semua tanah tu kita punya. Daripada beli dengan harga 20 sen sekaki, kita boleh jual dengan harga 200 sekaki. Jangan dengan niat untuk itu, kerana itu semua adalah penyesalan. Jangan dengan sangkaan kalau kita pegang ni nanti dengan niat duniawi yang, kerana jawapan untuk jawatan itulah jawapan akhirat. Kesudahan untuk cerita ni kira kesudahan akhirat.
Nabi tak gambarkan kita tentang penghinaan dunia. Nabi letakkan tempat tuih, tak cerita yang paling mengerikan kita, tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan cuba bayangkan apa suasana ngeri kita nak bagi. Kalau takat orang kaki bola lah, kita katakan nak tengok bola Stadium Shah Alam, bawa tiket ni, beli kat mana tak tahu lah tiket, pergi kat situ, oh cik tak boleh masuk ni, tiket palsu. Datang yang jauh, kadang-kadang setengah tu datang daripada jauh nak tengok lawan, letih macam tu lah. Harum hujan, basah lecur macam tu. Atau yang macam kita katakan, beli tiket nak balik kampung cuti raya ni, malam raya, dapat tiket pergi-pergi. Ini bukan tiket bah ni tiket lain, bukan, tak sah tiket ni. Orang semua boleh masuk naik queue dengan kita nak masuk naik bas, semua orang boleh masuk, kita tak boleh masuk naik bas. Nak duduk mana? Duduk tunggu. Hari orang naik kapal terbang, na'udzubillah, dia cerita takut ni tuan-tuan. Nak pergi tak apa, nak balik. Dia cerita orang pergi umrah baru ni, elok nak terbang, kapal terbang landing tempat lain, tak sempat nak pergi. Tiket apa semua tu semua dah ada, boleh nama semua dalam senarai penumpang kapal terbang. Tapi hati orang, hari tu orang semua boleh masuk, yang ni tak boleh masuk, stranded lah duduk kat Jeddah tu. Orang lain nak balik, apa perasaan? Sedih, hibah, duka cita. Bolehlah nak marah pasal kat dunia, nak marah. Kalau yang ni, hari yang semua orang berbondong-bondong, yang Allah Ta'ala reda masuk dalam syurga, yang ni satu grup, yang ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal dia diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, para ulama bincang apa maksud diharamkan masuk ini. Adakah maksudnya haramkan selama-lamanya ataupun tidak? Seperti biasa kalau terlihat perbahasan As-San'ani dan sebagainya, yang dimaksudkan diharamkan ini, satu ialah selama mana dia masih orang Islam, yang tidak membatalkan syahadah dia sebagai orang Islam. Maknanya visa dia nak masuk syurga tu ada, pasal dia orang Islam. Nabi sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu visa dah tu, dia dah ada dah keahlian yang tu, dia boleh masuk. Tapi bila kena hadis ni, para ulama sebut maksudnya pada hari golongan yang dimuliakan, orang yang baik-baik semua boleh masuk berbondong-bondong, dia nak pergi tak boleh, dia kena masuk neraka dulu. Itu dimaksudkan dengan diharamkan. Kemudian boleh jadi juga diharamkan ni maknanya kekal, dia tak boleh masuk syurga selama-lamanya, kalaulah perbuatan dan tindak tanduknya itu menyebabkan ia telah membatalkan syahadahnya tadi. Dia telah menyebabkan visa nak masuk tu cancel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama ada yang kedua ataupun yang pertama, tetap juga orang yang menjadi pemimpin mati dalam keadaan dia menyeleweng, dia akan menerima padah masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, karena itu benar dan sangat benar perkataan Nabi, ini adalah kedukacitaan, duka cita dan kekecewaan. Ini adalah penyesalan pada hari kiamat. Apa yang kita nak boleh bayangkan kepada golongan ini bila hari itu sampai tak boleh masuk syurga? Apa dia akan kata? Tentu dia akan kata menyesal. Karena siapa alasan tak boleh masuk? Pasal dia hari itu jadi pemerintah, urusan dia tak beres dengan rakyatnya. Urusan dia sebagai seorang peribadi, dia pergi solat, dia begitu, dia begini, yang tu lepas. Tiba-tiba urusan dia sebagai pemimpin itu yang menggagalkan dia untuk masuk. Agak-agak apa yang boleh kita rasa kalau kita fikir di sekarang ini, kalau kita di situ, na'udzubillah, tentu saja kekecewaan dan penyesalan. Itu yang Nabi kata, itu adalah kekecewaan, itu adalah penyesalan. Menyesal aku ambil dulu yang, menyesal aku lobi nak dapat jawatan tu, menyesal aku begitu dan begini. Kalaulah aku tak terpedaya, kalaulah aku tak terpesona dengan kemudahan yang ada, kalaulah aku tak teringinkan dengan gelaran, jawatan, pingat dan yang dibangga-banggakan tu, tentu aku tak menyesal. Tentu aku boleh masuk sekali. Pasal ini part yang menggagalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan kita dan sentiasa ada peringatan untuk diri kita. Jangan sampai benda yang ada kat kita tu jadi beban kepada kita. Tapi ini untuk pemerintah yang gagal. Bagi pemerintah yang melaksanakannya dengan baik, dia akan jadi manusia yang sangat special. Kita baca hadis tentang golongan yang diberikan perlindungan Allah Ta'ala, salah seorangnya ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi bukanlah maknanya jawatan itu jawatan yang mesti dijauhi oleh semua orang. Dah, kalau semua tak mau pegang jawatan tu, dah habis semua orang baik pekat jadi warak, semua tak mau pegang. Dapatkan semua yang tak beriman, yang tak takut Allah Ta'ala. Siapa yang nak mengelola dan mengendalikan umat ni? Maka perlu ada orang yang insaf, orang yang adil, orang yang berkemampuan untuk ambil benda tu, melaksanakan dalam usaha yang paling baik. Walaupun kita kena result, itu masih manusia yang tak sempurna, kan ada cacat celahnya. Tapi dia kena pegang benda begitu. Jangan lepaskan beban ini semua kepada orang yang tidak berkemampuan, maka itu akan merosakkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita dengan kebenaran. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita bukakan kepada perbincangan. Silakan tuan-tuan. Ada yang lepas, ada seorang yang ikai melampau ibadah, orang yang mengandung melampau ibadah. Ya. Ada nota di sini, hadis ini walaupun riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih turun Syekh Nasruddin Al-Albani. Kenapa walaupun dalam Bukhari dan Muslim tapi kena ada nota gitu? Nota tu tak perlu sepatutnya. Melainkan kalau yang dinilai itu ialah pada jalan yang lain, bukan riwayat yang lain, bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka nota tu perlulah. Tapi secara biasanya disiplin penulisan, kalau tu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dia tak memerlukan kepada penilaian yang ketiga dah. Ini disahihkan juga, tak payah. Cukup dengan Bukhari, cukup dengan Muslim. Itu secara umumnya. Lain kalau tuan-tuan isunya perbahasan tesis, pengajian, itu mungkin akan ada ruang-ruang ilmiah lain lah. Jadi agak kurang sikit kewajaran di situ. Dalam bahasa yang lebih indahnya, kurang adab kepada ulama yang besar. Wallahu a'lam. Sama juga tuan-tuan, kalau kita kaki menulis dan sebagainya, hadis ini dinilai sahih oleh sekian-sekian, tapi pada pendapat saya hadis ini, pendapat saya tu yang kita merembang tengkuk tu. Saya tu siapa? Ada jenis orang dia rajin menulis, dia teramak syok sendiri menulis barangkali. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani contohnya, tapi pada saya hadis ini sebenarnya sahih. Tengoklah apa yang tulis kan. Kalau orang tu sama taraf, sama mengaji, sama nilai, kita bolehlah tak penghormatan. Tapi kalau dia pun sama lebih kurang kita aja. Jangan buat begitu dari sudut penulisan dengan qillatul adab, kurang adab. Tapi ini bukan ini orang yang kemudian tulis kan. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada lah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi bila 7 hari bulan lebih kurang itulah 6, 7 InsyaAllah 6 hari bulan 4 InsyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala kita jumpa lagi. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya akan solat maghrib dulu. Nanti kita solat kali isyak. Saya akan